Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita dalam subjek fizik tingkatan 4 bagi sesi April 2020. Okey. Sama saya Cikgu Hani akan memberikan penerangan terperinci selama 15 minit. Kemudian diikuti dengan sesi menyiapkan latihan dan juga soal jawab. Sekiranya ada mana-mana soalan yang gagal disiapkan pada hari ini, anda boleh tanya pada 10 minit terakhir. Soalan akan dikumpulkan dan insya-Allah cikgu akan memberikan jawapan selebat-lebatnya pada hari esok. Okey, kita pergi pada slide yang pertama. Okey, dikata situ momentum. Momentum adalah hasil darab di antara jisim dan juga hal laju. Maksudnya di sini ada dua perkara yang akan mempengaruhi momentum ya. Pertama jisim, kedua adalah hal laju. Jadi semakin tinggi jisim, semakin tinggi momentum, ataupun semakin tinggi hal laju, maka semakin tinggi sesuatu momentum yang terhasil. Okey. Jadi dekat sini, okey, kita tengok pada contoh yang pertama. Di sini anda dapat lihat sebuah lori dan basikal. Kedua-dua lori dan basikal ini bergerak dengan hal laju yang sama. Namun, sekiranya berlaku pelanggaran, maka didapati pelanggaran yang dihasilkan oleh lori ini meninggalkan impak yang jauh lebih besar berbanding basikal. Ini adalah kerana momentum yang dihasilkan oleh lori ini adalah jauh lebih besar berbanding basikal ini. Seperti yang kita telah pelajari bahawa semakin tinggi jisim, semakin tinggi momentum. Walaupun hakikatnya kedua-dua lori dan basikal ini dipandu dengan hal laju yang sama. Okey, kita tengok pada contoh soalan yang pertama. Diberi bahawa jisim sebuah lori adalah 200,000 kg dan jisim sebuah kereta adalah 2,000 kg. Jika lori dan kereta bergerak dengan hal laju yang sama, iaitu 25 meter per saat, kirakan momentum lori dan kereta itu. Jadi, okey, untuk mengetahui pengiraannya, kita seperti yang kita telah pelajari sebelum ni, momentum adalah bersamaan dengan hasil darab jisim dan juga hal laju. Jadi di sini untuk kita kira momentum lori ni 200,000 jisim bagi lori tersebut didarab dengan hal lajunya. Maka kita dapati hasil darabnya adalah 5 darab 10 kuasa 5 kg meter per saat. Berbeza dengan kereta. Jika momentum kereta adalah sebanyak 5 darab 10 kuasa 4. Ini adalah kerana jisim kereta adalah jauh lebih ringan berbanding lori tersebut. Okey. Kita teruskan pada slide seterusnya. Okey, kita pergi kepada prinsip keabadian momentum. Dalam prinsip keabadian momentum ni, dia menyatakan bahawa jumlah momentum dalam suatu sistem adalah dikekalkan sekiranya tiada daya luar yang bertindak. Jadi dekat sini kita dapat tengok momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan selepas pelanggaran. Jadi di sini ada 3 perkara yang anda kena ingat, 3 rumus yang akan terhasil daripada prinsip keabadian momentum ini. Baiklah, ada 3 prinsip yang perlu anda ingat, iaitu 3 formula yang berbeza. Pertama, pelanggaran kenyal. Jadi kalau kita fikir balik kenyal ni maksudnya dia akan melantun dah. Jadi apa yang dikatakan dengan kenyal ni, apabila dua objek yang sedang bergerak ni, yang pentingnya selepas pelanggaran. Selepas pelanggaran, sekiranya objek itu adalah bergerak pada arah yang berbeza, maka di situ kita kenali sebagai pelanggaran kenyal. Jadi di sini kita boleh gunakan formula M1U1 ditambah dengan M2U2 menghasilkan M1V1 tambah M2V2, di mana U adalah hal laju awal dan V adalah hal laju akhir. Okey, kedua, kita tengok bagi prinsip kedua, iaitu bagi pelanggaran tak kenyal. Untuk pelanggaran tak kenyal ni, apa yang akan berlaku adalah pada akhir pelanggaran, kedua-dua objek akan bergerak dengan hal laju yang sama. Jadi dia akan melekat di antara satu sama lain. Jadi sebab itulah kita panggil tak kenyal. Jadi dia akan bergerak bersama-sama. Jadi untuk pelanggaran tak kenyal, formula yang terbentuk adalah M1U1 ditambah dengan M2U2. Jadi di sini M1 menghasilkan, kita tambah dulu M1 dan M2 dan kita darab dengan hal laju akhir. Ini adalah untuk pelanggaran tak kenyal. Dan untuk letupan pula, ia hanya kita gunakan bagi objek yang pada asalnya bercantum ataupun pada asalnya dalam keadaan pegun. Dan akhirnya di akhir pelanggaran, dia akan berpisah daripada satu sama lain. Jadi di sini formula yang terhasil adalah
M1V1 bersamaan dengan negatif M2V2. Di sini tidak ada hal laju awal kerana kedua-duanya adalah dalam keadaan pegun. Okey, sebagai contohnya, troli A bergerak dengan hal laju 3.0 meter per saat dan melanggar troli B yang mana dalam keadaan pegun. Jadi, jisim troli A adalah 2 kg dan jisim bagi troli B adalah 1 kg. Jadi di sini M1 dia adalah 2 kg dan dan U1 adalah bersamaan dengan 3.0. Okey, manakala untuk M2 adalah 1.0 kg dan kita tahu dia ada dalam keadaan pegun. Bila dikatakan pegun, maka dia ada hal laju awalnya adalah kosong. Okey, kita tahu dekat sini maksudnya di sini dia masih lagi troli yang sama, maka di sini jisimnya adalah 2.0 kg dan ini adalah 1.0 kg. Jadi bila dikatakan bergerak bersama, maksudnya pelanggaran ini adalah pelanggaran tak kenyal. Jadi kita ingat formula untuk pelanggaran tak kenyal adalah M1U1 tambah M2U2 bersamaan dengan M1 tambah M2. Barulah kita darab dengan V. Okey, di sini kita nak cari hal laju akhirnya iaitu V2. Okey, jadi dekat sini 2.0 didarab dengan 3.0 ditambah dengan 1 darab kosong, iaitu jisim troli B yang dalam keadaan pegun. Jadi hasilnya adalah kedua-dua jisim itu menghasilkan nilai sebanyak 3. Okey, di sini hasil darab dan tambah di sini akan menghasilkan 6 kg meter per saat. Okey, di sini kita dapat hitung nilai V dengan membahagi 6.0 dengan 3.0. Maka hasilnya di sini adalah 2.0 meter per saat. Jadi ini adalah hal laju akhir bagi kedua-dua troli ini. Seterusnya kita pergi kepada contoh kedua. Untuk contoh kedua ni berbeza di sini. Apa yang berbeza dekat sini adalah kalau tadi B adalah dalam keadaan pegun, tapi untuk soalan ini B adalah bergerak dari arah bertentangan. Jadi bila arah bertentangan, maksudnya dia memiliki hal lajunya yang tersendiri. Okey, di sini kita masih lagi menggunakan formula yang sama. Kenapa? Kerana di sini kita dapati pada akhir pelanggaran kedua-dua troli adalah bergerak bersama. Jadi dia memiliki satu hal laju akhir yang sama. Okey, sekarang kita gunakan formula yang sama. M1U1 tambah dengan M2U2 bersamaan dengan jisim troli pertama ditambah dengan jisim troli kedua didarab dengan hal laju akhir. Jadi di sini okey, kita kirakan 2.0 darab 3.0. Hal lajunya ditambah dengan 1.0. Okey, waktu kita darab ni kita kena ingat sesuatu tau. Di sini troli B ni bergerak pada arah bertentangan. Jadi di sini hasil darab di sini adalah dalam keadaan negatif. Kenapa negatif? Bila sesuatu objek itu bergerak dari arah bertentangan, maka nilainya adalah sentiasa negatif. Jadi kita dapat tadi 3.0 V. Maka di sini hasil darab dan tambah di sini akan menghasilkan 4.0 kg meter per saat. Okey, di sini masih lagi sama 3.0. Jadi untuk kita cari nilai V ni, kita perlu membahagi di antara 4.0 dibahagi dengan 3.0. Jadi pada akhir pelanggaran ni hal laju troli yang bergerak adalah 1.3 meter per saat. Senang kan?
Jadi penting ke sebenarnya kita belajar tentang keabadian momentum ni? Ya, mestilah penting. Kenapa? Daripada prinsip keabadian momentum ni lah kita dapat menghasilkan jet, roket dan juga macam mana kita boleh hasilkan pergerakan bot di kawasan paya. Okey, kita pergi dulu kepada enjin jet. Jadi sekarang ni, apa yang berlaku dalam enjin jet, udara ni disedut masuk dan dimampatkan dalam bahagian kompresor. Jadi dia akan mengalir ke ruang ni, ke ruang combustion ni, pada ruang combustion chamber ni. Dekat sini dia akan bercampur dengan bahan api dan terbakar, lalu dia akan membebaskan gas-gas panas. Jadi gas panas yang berkelajuan tinggi ni dibebaskan ke belakang dan dengan situ terhasilnya satu momentum yang sangat tinggi. Jadi momentum yang sama magnitud ke arah bertentangan akan dihasilkan. Jadi momentum gas keluar dan juga momentum pergerakan objek jet ni adalah sama. Jadi di sini dapatlah menghasilkan satu daya tuju ke hadapan. Manakala kita tengok untuk enjin roket pula. Enjin roket pula, dalam roket ni ada gas hidrogen dan bahan api oksigen. Jadi dekat sini dia akan terbakar. Bila dia terbakar kat sini, gas-gas panas yang dibebaskan dengan kelajuan yang tinggi akan melalui exhaust dan menghasilkan momentum ke bawah yang besar. Jadi momentum ke bawah yang menghasil ni akan menolak ke arah bertentangan itu ke atas dan menyebabkan roket bergerak ke atas. Dan akhir sekali, macam mana kita boleh gunakan bot kipas di kawasan paya? Jadi kipas ni dia akan menghasilkan hal laju udara yang tinggi ke belakang. Jadi bila dihasilkan hal laju yang tinggi ke belakang, momentum akan yang besar dalam arah bertentangan akan terhasil. Jadi apa yang berlaku? Bot ini akan bergerak ke hadapan. InsyaAllah itu sahaja daripada cikgu. Cikgu harap anda semua memahami apa yang telah dibincangkan. Jadi jika ada sebarang masalah, boleh tanya dan kita akan bincang bersama-sama insyaAllah. Terima kasih.